Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan buat perbincangan soalan pentafsiran pertengahan tahun untuk subjek matematik tambahan tingkatan 4. So, jom mari kita lihat soalan. Ini merupakan soalan pentafsiran hari itu. Terdapat 12 soalan dalam bahagian A dan 2 soalan dalam bahagian B. So, mari kita mula dengan soalan pertama bahagian A. Fx sama dengan modulus 4x tambah 3. So, bahagian A cari f negatif 4. Maksudnya, gantikan x sebagai negatif 4. So, kita ada f negatif 4 bersama dengan modulus. Gantikan x sebagai negatif 4 dalam rumus fungsi tersebut. Dan kita akan carikan dapat modulus negatif 16 tambah 3. Jadi jawapan dia negatif 13. Modulus negatif 13. Dan selepas modulus, jawapan dia adalah positif 13. So, itulah cara untuk menyelesaikan soalan A. Bahagian B pula, kita nak cari nilai x apabila fungsi fx itu sama dengan 1. So, fungsi sekarang adalah modulus 4x tambah 3 sama dengan 1. Untuk persamaan modulus, kita ada dua syarat, iaitu kita ada yang pertama, 4x tambah 3 sama dengan negatif 1. Yang kedua, kita ada 4x tambah 3 sama dengan 1. So, untuk yang bahagian pertama, 4x tambah 3 sama dengan negatif 1, kita bawa 3 ni ke sebelah kanan. Kita akan dapat negatif 1 tolak 3. So, 4x sama dengan negatif 4. So, x kita adalah ambil negatif 4 bahagi 4, kita dapat negatif 1. Untuk yang kedua, kita ada 4x tambah 3 sama dengan 1. Kita bawakan 3 itu ke sebelah kanan. Kita akan dapat 1 tolak 3. So, 4x kita sama dengan negatif 2. X kita adalah negatif 2 per 4. Jawapan x kita adalah negatif 1 per 2. So, mari kita lihat soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 ni berkaitan dengan indeks dan logarima, ya. So, kita ada 2A. Iaitu 3 kuasa X bersamaan dengan 162 tolak 3 kuasa X. So, kita kumpulkan sebutan 3 kuasa X ke sebelah kiri. Kita dapat 3 kuasa X tambah 3 kuasa X sama dengan 162. Ini bermaksud ada 2 sebutan 3 kuasa X. Jadi kita boleh tulis dalam sebutan macam ni. 2 darab 3 kuasa X. Sama dengan 162. So, 3 kuasa X sama dengan 162. 2 ni bawa ke kanan bahagi 2. Jadi 3 kuasa X sama dengan 81. Kita boleh ungkapkan 81 ni dalam sebutan indeks. Iaitu 81 ni bersamaan dengan 3 kuasa 4. Jadi ini bermaksud kita boleh bandingkan kuasa dia, indeks dia, sekiranya dia punya asas adalah sama. Jadi kita boleh kata jawapan X kita adalah bersamaan dengan 4. So, itu cara kita selesaikan soalan 3A. Untuk soalan B pula, kita ada 5 kuasa 2x tolak 1 bersamaan dengan 32. Jadi kita boleh gunakan cara logkan kedua-dua belah. Jadi kita gunakan log asas 10 lah untuk kedua-dua belah ini. Kita akan dapat seperti ini. Kemudian kuasa ni boleh kita bawa ke depan. Jadi kita akan dapat 2x tolak 1 dan jangan lupa letakkan kurungan untuk ungkapan ini. Kemudian log asas 10/5 dan log 32 asas 10. Jadi kita nak tinggalkan 2x tolak 1 ni sebelah kiri. Jadi log 5 asas 10 kita bawa ke sebelah kanan. Kita adalah ambil 3 log 32 bahagi dengan log 5. Ya, asas 10 ya. Kenapa asas 10? Sebab asas 10 kita boleh guna kalkulator cari nilainya. So, sekarang kita boleh guna kalkulator kita.
Okay. Tekankan log 32 bahagi dengan log 5. Tekan sama dengan, dan kita dapat jawapan 2.1534. 2.1534. Ini yang kita dapat lah. Cikgu letakkan dalam tempat perpuluhan dulu ya. Okay. So nak cari X, kita bawakan negatif 1 ni ke sebelah kanan. Kita campurkan dia. Okay. Kemudian kita ada 2X sama dengan 3.1534. Dan X kita ambil 3.1534 bahagi 2. So, X kita sama dengan, so sekali lagi keluarkan kalkulator. 3.1534 bahagi dengan 2. Jadi jawapan dia 1.5767. 1.5767. So, biarlah jawapan dalam 4 tempat perpuluhan. Baiklah, mari kita lihat soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni merupakan soalan persamaan kuadratik. So, diberi negatif 5 ni merupakan satu daripada punca dia. Daripada persamaan kuadratik ini. Punca maksudnya nilai X lah. So, salah satu nilai X-nya adalah sama dengan negatif 5. Itu maksudnya punca. Jadi, dikata carikan nilai-nilai W yang mungkin. Jadi, cara yang kita boleh selesaikan ada banyak cara. Tapi cikgu tunjukkan cara ni lah. Iaitu kita gantikan X itu sebagai negatif 5 dalam persamaan kuadratik yang diberi. Jadi, sekarang dalam persamaan itu ada pemboleh ubah W sahajalah. Jadi, kita kembangkan dua kurungan ini. Ya, ini bermaksud negatif 5 tambah W darab dengan negatif 5 tambah W. Itu maksudnya kuasa 2. Jadi kita kembangkan, kita darabkan satu persatu. Ya. Kita akan dapat jawapan dia 25 tolak 5W tolak 5W tambah W kuasa 2. Sama dengan 49. Jadi kemudian apa kita buat? Kita bawa nilai 49 ni ke sebelah kiri. Kumpulkan dia. Tulis dalam bentuk persamaan am. Kita akan dapat W kuasa 2 susun semula. Kuasa yang tertinggi di depan. Tolak 10W. Tambah 25. Tolak 49 sama dengan kosong. Dan kita permudahkan. Kita akan dapat W kuasa 2 tolak 10W tolak 24 sama dengan kosong. Nah, di sinilah persamaan kuadratik bagi sebutan ataupun pemboleh ubah W kita faktorkan dia. Okay. Anda boleh faktorkan dia dengan cara manual ataupun dengan panduan kalkulator lah. Okay, sekiranya anda tekan kalkulator, kamu akan dapat W sama dengan 12 dan satu lagi W sama dengan negatif 2. Kita masuk balik dalam kurungan untuk pemfaktoran. Kita akan songsangkan operasi dia. Kita dapat W tolak 12 dan W tambah 2. Okay. Kemudian kita tuliskan langkah ini. Dan itulah jawapan untuk nilai-nilai W yang mungkin. So, jawapan untuk nilai W yang mungkin adalah 12 dan negatif 2. So, mari kita sambung soalan nombor 4. Diberi satu fungsi, fx ni sama dengan x tambah 4 kuasa 2 tambah 3m. Rumus asal dia adalah macam ini. Tolak P kuasa 2 tambah Q. Okey, dan kita tengok graf kita. Fungsi kuadratik dah dilakarkan dalam sata ke atas. So, di sini ada 9. Ini merupakan nilai minimum dia, 9.
Dan paksi simetri dia ni akan diwakili oleh bahagian ini. So, kita boleh kata, soalan kata nyatakan persamaan paksi simetri. So, kita boleh dapatkan X tambah 4 ini sama dengan kosong. X sama dengan negatif 4 ini merupakan paksi simetri dia. Okey. So, di sinilah negatif 4 nya. Kalau nak carikan M, 3M ini sebenarnya sama dengan 9. M kita adalah sama dengan 3. Okey, mari kita lihat soalan nombor 5 pula. Ini adalah satu persamaan kuadratik. Ungkapkan dalam bentuk A. Bentuk A maksudnya AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Itu dia maksudkan. So, 3X, kita kembangkan ungkapan itulah. Kita akan dapat dalam bentuk A. Okay. Kita kembangkan satu persatu. Kita akan dapat 3X kuasa 2 tolak 3X sama dengan 3X tambah 3 tolak X kuasa 2 tolak X. Saya bawa dia semua ke sebelah kiri, kita akan dapat 3X kuasa 2 tolak 3X. Yang lain tu semua bawa ke sebelah kiri. Jadi kita dapat tolak 3X tolak 3 tambah X kuasa 2 tambah X. Jadi sama dengan kosong. Kita permudahkan sebutan yang sama. So, di sini kita ada 3X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2. Kita dapat 4X kuasa 2. Kita ada negatif 3X tolak 3X tambah X. Jadi kita akan dapat tolak 5X. Dan akhir sekali kita ada nombor negatif 3. Okey, so kita akan dapat negatif 3. Jadi inilah persamaan kuadratik dalam bentuk A. Dan seterusnya dikata selesaikan persamaan kuadratik tersebut dan berikan jawapan anda dalam 3 tempat perpuluhan. Jadi daripada bahagian A, kita dapat persamaan kuadratik kita adalah 4X kuasa 2 tolak 5X tolak 3 sama dengan kosong. Okay. Kalau kita cuba faktorkan dia, tak dapat kita faktorkan ya. Kita boleh cuba dengan kalkulator kita untuk semakan jawapan. Cikgu tunjukkan sekali lagi. Kita onkan kalkulator, tekan mode 3 kali. Kita pergi pilih satu equation. Kemudian kita tekan next. Kita dapat degree adalah 2, kuasa dia 2 tertinggi. A adalah 4, masukkan. P adalah negatif 5. C adalah negatif 3. Dan apabila kita tekan kalkulator, jawapan dia adalah ni. X1, X2. Kalau kita cuba tukarkan dia dalam bentuk pecahan, kita tekan ABC, dia tak boleh tukar nombor tak nisbah ni. Kita tak boleh tukar balik kepada bentuk pecahan. Okey, dan X2 pun sama. Jadi apa kita buat ialah kita boleh selesaikan dengan menggunakan rumus. Kita tak boleh tulis jawapan terus macam ni ya. Kita kena buat langkah kerjanya. Anda boleh catatkan jawapan dia. Ya, dalam 3 tempat perpuluhan anda boleh catatkan sebagai panduan. Jadi X1 kita adalah 1.693 tadi. X2 kita adalah negatif 0.443. Jadi kita boleh buat sebagai panduan ya. Jadi apa kita kena buat? Kita boleh gunakan rumus untuk cari jawapan untuk persamaan kuadratik ini. Sebab dia tak boleh difaktorkan dengan sepenuhnya. Jadi rumus yang kita pakai ialah ini. Negatif P campur tolak punca P kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Ini formula dia. Kita akan gunakan ini. Alright. So, kita masukkan semuanya. So, X kita sama dengan negatif 5 tambah tolak
negatif 5 kuasa 2 tolak 4. Masukkan semua nilai ABC itu dengan betul. Okay. Bahagi dengan 2 darab dengan 4. Jadi di sini kita kirakan sama dengan 5 tambah set 73 bahagi 8. Satu lagi adalah 5 tolak set 73 bahagi 8. So, kita dapat ada dua jawapan lah. Okay. So, kita gunakan kalkulator untuk bantu kita cari jawapan. Iaitu, kita tekan 5 tambah set 73 sama dengan bahagi dengan 8. Jadi, jawapan dia sama dengan yang kita kira dengan kalkulator tadi kan. 1.693. Okay, satu lagi ialah kita ambil 5 tolak set 73 bahagi dengan 8. Jadi dapat jawapan negatif 0.443. Okay, so itu caranya kita cari jawapan dan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Ya, 1, 2, 3 tempat perpuluhan.